Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid UPSRA? InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita Tauhid tajuk Asma'ul Husna yang ke-79 iaitu Al-Barr. 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 Yang maha membuat kebaikan. Al-Barr artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha membuat kebaikan. Bagaimana cara Allah melakukan kebaikan? Cara Allah membuat kebaikan adalah dengan cara apabila kita melihat manusia melakukan kebaikan. Allah memberikan kebaikan itu melalui nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada makhluk. Apabila kita terlihat seseorang melakukan kebaikan, ketahuilah olehmu bahawasanya yang menyebabkan seseorang itu melakukan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalil nakli bahawasanya Allah itu pelaku kebaikan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Sesungguhnya kami dahulu tetap menyembahnya dan memohon pertolongannya. Yakni kami dulu tetap menyembah Allah dan memohon pertolongan daripada Allah. Innahu huwal barrur rahim, kerana sesungguhnya dialah sahaja yang sentiasa melimpahkan ihsannya, lagi yang maha mengasihani. Asma'ul Husna yang ke-80. At-Tawwab. 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 Ilahi las tulil firdaw si ولا أقوى على النار الجحيم. Yang maha menerima taubat.
Kita manusia selalu melakukan kesalahan. Apabila kita melakukan kesalahan kepada haiwan, bagaimana cara untuk meminta maaf kepada haiwan? Contohnya, kita sakiti kucing. Bagaimana kita mahu minta maaf dengan kucing? Kita selalu melakukan kesalahan. Contohnya, kita buat jahat kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita meminta maaf dengan manusia? Hi, I'm sorry. Senang, kita boleh minta maaf dengan manusia. Dan kita sering melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pula caranya kita meminta maaf dengan Allah? Kita boleh solat sunat taubat. Misalnya, kita boleh beristighfar. Misalnya, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, maafkan aku pernah tidak sembahyang zuhur. Ya Allah, maafkan aku pernah tidak sembahyang asar. Ya Allah, maafkan aku pernah tidak sembahyang maghrib. Ya Allah, maafkan aku pernah tidak sembahyang isya. Dan ya Allah, maafkan aku pernah tidur dari malam sampai tengah hari dan aku tidak bangun untuk sembahyang subuh. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Allah itu At-Tawwab. Allah itu Maha Penerima Taubat. Kita pernah tinggalkan sembahyang. Kita pernah tidak berpuasa. Tetapi Allah ampunkan kita. Allah maafkan kita. Allah tetap beri kita apa yang kita mahu. Cubalah bayangkan yang kamu tidak sembahyang zuhur. Tiba-tiba Allah beri kamu gatal-gatal. Gatal di kepala, gatal, garu kamu garu sampai koyak kulit kepala kamu, sampai luka kepala kamu. Kenapa? Sebab tidak sembahyang zuhur. Bayangkan kepala kamu berlubang. Sebab gatal tadi kan, kamu garu. Berhabis kamu garu kan. Tak cukup tangan, kamu ambil lagi garpu. Kamu garuk kepala kamu supaya tidak gatal. Bayangkan kalau Allah begitu. Apabila kamu sekali tinggalkan sembahyang, Allah terus bagi kamu begitu, cash. Tapi Allah bukan begitu. Allah mau bagi cash boleh. Tapi masalahnya sekarang, ada Allah yang lebih mulia. Bukan Allah yang lebih mulia, maksudnya Allah ada nama ataupun sifat yang lebih mulia, iaitu At-Tawwab, Maha Menerima Taubat.
Yang ini apabila kita meninggalkan solat dan kita meminta maaf kepada Allah, Allah terima taubat kita dengan syarat kita ganti balik solat yang kita tinggalkan itu. Allah At-Tawwab. Allah boleh bagi kita cash. Allah boleh hukum kita on the spot. Allah boleh, jika Allah berkehendak, sekali kamu tinggalkan solat, terus Allah, boom, terus Allah, kamu boleh, tiada masalah. Tapi perlu kamu ingat bahawasanya Allah itu At-Tawwab. Allah itu penerima taubat. Jadi sama ada Allah mau bagi cash ataupun Allah beri peluang kepada kamu supaya bertaubat. Dan sekiranya kamu bertaubat atas kesalahan yang kamu lakukan, Allah itu At-Tawwab. Allah itu Maha menerima taubat. Apa buktinya? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Artinya, kemudian Nabi Adam AS menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innahu huwa at-tawwab, dialah yang Maha Pengampun, yang ini penerima taubat, ar-rahim, lagi Maha mengasihani. Nabi Adam alaihissalam, asbab ataupun sebab Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi adalah kerana beliau telah memakan buah yang Allah berpesan pada Nabi Adam dan Siti Hawa agar tidak dimakan ataupun jauhi pokok ini. Pokok itu bernama pokok khuldi. Buahnya nama buah khuldi lah. Okey, Allah berpesan, makanlah apapun yang kamu mahu dalam syurga ni, wahai Adam dan Siti Hawa. Tetapi jangan sesekali kamu mendekati pokok ini. Jangan sesekali kamu makan buah ini. Namanya buah khuldi. Tetapi kerana syaitan memujuk Siti Hawa untuk memakan buah tersebut, akhirnya Siti Hawa termakan kerana dipujuk. Ya, sifat manusia, sifat perempuan ni, kita perempuan, kalau dipujuk memang akan mudah ikut, mudah angguk. Begitu juga dengan contoh kalau kita kawan-kawan kan, kalau dibawa kita membeli, belilah ni kan kita dipujuk supaya membeli, belilah ini, belilah, cantik ni, ya Allah cantik ni, sesuai dengan kau, warna ni cantik dengan kau, cantik sesuailah dengan kau. Kalau kau pakai tu, kau nampak macam cantik, kau nampak macam puteri. Jadi perempuan ni dia mudah termakan pujuk. Apabila dia dipujuk untuk melakukan sesuatu, dia mudah mengiyakan. Berbeza dengan orang lelaki-lelaki, kalau dibawa membeli, belilah ini, kau nampak cantiklah pakai ni. Tidak, lelaki biasanya tidak begitu. Okey? Tapi biasanya lelaki dia kalah dengan perempuan. Jadi begitulah yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia kalah dengan orang yang dia sayang. Kan Nabi Adam kan sayang Siti Hawa. Jadi apabila yang pertama Siti Hawa tu termakan pujuk rayu syaitan, ya perempuan ni mudah lemah dia punya pegangan dia, mudah rapuh, mudah patah, mudah lembut. Ya, perempuan ni lembut. Jadi apabila disogok dengan kebaikan, dijanjikan dengan kebaikan, ya perempuan mudah terpedaya, mudah percaya. Jadi Siti Hawa percaya kepada pujukan syaitan. Sebenarnya bukan syaitan, tapi kamu pernah tengok cerita Snow White? Snow White tu kan dia makan apple beracun kan? Sebab apa? Sebab dia dipujuk oleh perempuan tua. Dan kalau kita ada perasaan kasihan dengan perempuan tua, mestilah kita akan makan buah tu. Okay? Jadi syaitan tidak datang dalam
rupa syaitan. Kalau syaitan datang dalam rupa syaitan, sudah tentu Siti Hawa tidak akan makan buah khuldi itu. Tapi kerana syaitan menyerupai ataupun datang bukan dalam wajah yang sebenar, maka mudah untuk Siti Hawa percaya kepada syaitan. Dan akhirnya Siti Hawa makan buah khuldi, dan Nabi Adam pula dipujuk ataupun di pampered ke? Bukan. I don't know the right word ataupun the exact word for this situation, but Nabi Adam makan buah khuldi kerana Siti Hawa, orang yang dia sayangkan. Jadi Nabi Adam pun makan buah khuldi, dan memakan buah khuldi itu adalah merupakan satu kesalahan. Okay? Dan apabila telah melakukan kesalahan, Nabi Adam dan Siti Hawa dihantar ke bumi. Nabi Adam dihantar ke Sri Lanka, sementara Siti Hawa dihantar ke Palestin, if I'm not mistaken. Kalau saya tak salah, dihantar ke Palestin. Okey, Nabi Adam pula dihantar ke Sri Lanka. Jadi Nabi Adam ni menangis. Sedihlah kan, sudah dibuang dari syurga kan? Bukan dibuang, actually dihantar ke bumi. Ada hikmahnya sebenarnya Nabi Adam itu dihantar ke muka bumi. Jadi sebab itulah kan Allah sudah berjanji yang Allah hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Dan jika sekiranya Nabi Adam tidak dihantar ke bumi, bagaimana mungkin kita berada di bumi sekarang? Ada hikmahnya ya. Jangan merasakan Nabi Adam, Nabi Adam buat salah. Okay, Nabi Adam tak dengar cakap Allah. Tidak boleh kita ada perasaan begitu. Kita mesti ada perasaan bahawasanya ada sebab. Apa pun yang Allah lakukan, apa pun yang Allah rencanakan, ada hikmahnya dan ada sebabnya. Okay, dengan sebab Nabi Adam dihantar ke muka bumi, maka dengan itu adalah kita semua ni di muka bumi. Baik. Kerana Nabi Adam terlalu sedih, Nabi Adam setiap hari kerjanya bertaubat. Kesalahan Nabi Adam apa? Bukan tidak sembahyang Zuhur tau. Okey? Kesalahan Nabi Adam masa tu adalah kerana beliau memakan buah khuldi. Okey? Nabi Adam menangis setiap hari, minta maaf tanpa henti. Akhirnya suatu hari Allah terima taubat Nabi Adam alaihi salam. Jadi terbuktilah Allah itu At-Tawwab. Terbuktilah Allah itu Maha penerima taubat. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Baik, sekiranya kamu melakukan kesalahan kepada Allah, segeralah bertaubat ataupun segeralah minta maaf dengan Allah. InsyaAllah jangan risau, Allah akan memaafkan kesalahan yang kamu telah lakukan. Meskipun kesalahan kamu itu besar dan sangat besar, Allah At-Tawwab. Allah Maha penerima taubat. Sampai jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Saya doakan kamu berjaya dunia dan akhirat. Bye. Assalamualaikum.